Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Quran bahan. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung kembali pengajian menggunakan kitab hadis 40. Pada malam ini kita akan membaca hadis yang ke-36, Al-Haditsus Sadisu wa Thalathun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qarabi yaumil qiyamah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, ya waalaikumsalam semua. Nabi kata, man nafasa an mu'min, sesiapa yang melapangkan daripada orang mukmin, sesiapa yang berusaha untuk memberi kelapangan kepada mana-mana orang mukmin, kurbatan min kurabi dunia, satu kedukaan. Mana-mana orang yang sanggup memberi keselesaan ataupun memberi kelapangan, kegembiraan kepada mana-mana orang mukmin, satu kegembiraan daripada satu kedukaan, daripada kedukaan dunia. Mana kata kalau orang ni sempit hidup, dia tak ada berah, ataupun orang ni tak ada pakaian, orang miskin, kita tolong beri pakaian kepada dia, ataupun kita tolong beri berah kepada dia. Ataupun dia tidak ada lauk, kita tolong hantar ayam kepada dia, ataupun hantar telur kepada dia. Kata Nabi, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan melapangkannya daripada kedukaan pada hari kiamat. Allah akan memberi keselesaan, Allah akan memberi kegembiraan kepada dia daripada sesuatu yang menakutkan di akhirat nanti. Di akhirat ni syaziana, memanglah semua orang takut berlaku. Orang beriman pun takut, orang yang tidak beriman lagi-lagilah takut. Kenapa orang beriman ni takut? Kerana mereka bimbang takut, amal yang dilakukan oleh mereka ini tidak dapat menampung kejahatan yang dilakukan. Jadi bimbang. Orang yang beriman pun bimbang juga, takut-takut ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dia dulu sewaktu berada dalam dunia, belum diampunkan oleh Allah Ta'ala, menyebabkan pada hari kiamat dia akan menerima balasan. Jadi maknanya Nabi mengatakan, siapa di antara kamu yang sewaktu dalam dunia ini bertindak memberi kelapangan kepada orang-orang yang susah, Allah beri jaminan kepada kamu untuk memberi kelapangan kepada kamu di negeri akhirat nanti. Jadi oleh itu, Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, sesiapa sahaja orang Islam yang memberi makanan, siapa di kalangan orang Islam yang sanggup memberi makanan kepada orang mukmin yang lapar. Kita tengok orang tu aida lapar, kita pun pergi kedai, kita beli, ataupun balik ke rumah kita masak, kita hantarkan makanan kepada dia untuk dia makan. Allah akan beri kepada dia pada hari kiamat makanan daripada buah-buahan syurga. Kak Salmah, Allah Ta'ala beri jaminan, siapa dia yang memberi kelapangan kepada orang, memberi makan kepada orang dalam dunia ini, Allah akan memberi makanan kepada dia daripada buah-buahan syurga. Baik, Nabi kata, dan siapa dari kalangan orang yang beriman memberi minum kepada saudaranya seagama, yang pada waktu itu
saudaranya itu dalam keadaan haus, maka Allah Ta'ala akan memberi minum kepada dia pada hari kiamat daripada arak yang ditutup. Ya Allah Rabbi, arak yang menjadi kegilaan. Ramai orang gila nak minum arak. Allah Ta'ala sediakan arak kepada mana-mana orang yang selalu memberi minum kepada orang Islam yang kehausan. Ketiga kata Nabi, dan siapa di kalangan orang yang beriman yang memberi pakaian kepada orang yang beriman yang telanjang. Mana orang ni tak ada pakaian. Kalau pakai pun pakai pakaian yang buruk-buruk. Lalu kita beli pakaian, hantar kepada dia. Ataupun beri duit supaya dia beli pakaian. Allah akan perpakaikan dia dengan pakaian yang hijau. Allahu Akbar, hebatnya tuan-tuan sekalian Kak Z. Hebat, andai kata kita betul-betul faham terhadap janji Allah Ta'ala kepada kita. Disebabkan kita berusaha untuk memberikan lapangan, mengeluarkan kesusahan yang dialami oleh rakan-rakan kita yang susah. Walaupun pertolongan kita tak banyak pun, mana lebih kurang saja. Tetapi gantian yang akan Allah Ta'ala datangkan kepada kita, kata, ya Allah Rabbi, hebatnya Aida, hebat. Oleh yang demikian, abangku Azwan, apa yang telah kita lakukan sekarang, terus kita lakukan, terus kita lakukan. Ya betul, sekarang ini kita sudah pun lakukan perbuatan itu. Barangkali kita tak tahu ganjaran dia. Hanya kita lakukan itu kerana ialah kebaikan yang yang ada pada kita berdasarkan ilmu yang kita pelajari sebelum-sebelum ini. Bila kita tengok orang tu selalu menghulur pertolongan kepada orang, maka terlintas di hati kita untuk lakukan perkara sama. Namun ganjaran barangkali kita tak berapa tahu sangat. Jadi pada malam ini ingat, Nabi mengatakan man nafasa an mu'min qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memberi kelapangan kepada orang mukmin daripada satu kedukaan, daripada kedukaan dunia ini, Allah akan memberi kelapangan kepada dia dari kedukaan akhirat. Baik. Yang kedua, kata Nabi, وَمَنْ يَسَّرُ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Tadi kita melapankan orang. Sekarang pula Nabi kata, sesiapa yang memudahkan. Kakakku Faridah. Yang kedua Nabi kata, وَمَنْ يَسَّرَ, sesiapa yang memudahkan. عَلَى مُعْسِرٍ, ke atas orang yang susah. Mana-mana orang yang dalam kesusahan, kita cuba cari jalan untuk menjadikan dia mudah. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Hak tadi akhirat. Sekarang ni kalau kita menjadikan orang itu mudah, Allah akan memudahkan kita di dunia dan di akhirat. Ya Allah, lebih hebat lagi yang kedua. Jadi kata para alim ulama, yang dimaksudkan dengan memudahkan orang ni begini, adikku Aida. Kata para alim ulama, sebagai contoh, orang tu buta dengan kita. Orang itu buta dengan kita, kita pun tengok, ya Allah Rabbi, kesiannya orang ni. Nampak dia tak boleh bayar walaupun dia berusaha dan bekerja keras untuk membayar hutang kita. Namun apakah daya, tak mampu juga dia membayar. Dan kita tahu dia ni di kalangan orang yang jujur. Dia telah berusaha untuk mencari sumber bagi melunaskan hutang yang dihutangi dengan kita. Maka pada waktu itu kakakku Faridah, kata Nabi SAW, kita memberi kemaafan kepada dia dengan cara kita memanjangkan tempoh bayaran. Okey, contohnya Aida hutang dengan Ustaz. Ustaz kata, Aida, aku tengok mu ni sedih sangat. Mu berusaha jual kuih lah, macam-macam jual. Tapi apakah daya, aku tengok macam kamu tidak punya pendapatan yang mencukupi. Okey, tak apa. Walaupun kamu berjanji bulan depan untuk membayar hutang, okey, tak apa. Aku lanjutkan kepada 3 bulan kemudian. Ataupun kata Nabi, kalau kita tengok orang ini memang kalau 3 bulan kemudian kita beri tempoh pun dia tak mampu bayar, maka mu halalkan. Halalkan. Dengan cara kamu halalkan itu tidak sekali-kali merugikan kamu. Nabi SAW mengatakan, Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan hidup kamu di dunia dan juga hidup kamu di akhirat. Baik tuan-tuan sekalian, pernah satu ketika
Pernah satu ketika di mana ada seorang peniaga. Seorang peniaga setelah mana dia mendapati ada beberapa orang yang berhutang dengan dia dan tidak boleh membayar hutang tersebut. Lalu si peniaga tadi panggil anak-anak dia. Sebab anak dia tahu orang tu berhutang dengan dia. Si peniaga ni panggil anak dia. Dia pun beritahu kepada anak dia. Dia kata, wahai anak-anakku, cuba mu tengok orang tu dia buta dengan ayah. Tapi orang tu dalam keadaan dia susah. Payah dia nak membayar hutang ayah. Kalau dilihat kepada usaha yang telah dilakukan oleh dia, dia bukan di kalangan orang yang cuai. Bukan di kalangan orang yang acuh tak acuh untuk melengah-lengahkan daripada membayar hutang. Tetapi oleh kerana apakan daya, sumber perolehan dia tidak banyak. Tidak membolehkan dia untuk membayar hutang yang dihutangi dengan ayah. Maka ayah nak beri ingatan kepada anak-anak semua. Andai kata anak-anak berhadapan dengan orang yang seperti ini, beri tangguh kepada orang itu daripada membayar hutang. Walaupun dia telah memberi janji untuk membayar sekian-sekian. Ataupun anak-anak halalkan. Halalkan saja kepada dia. Allah akan beri gantian yang terbaik kepada kita. Yakin dan percaya kita tidak akan menjadi miskin. Bahkan kita akan menjadi lebih kaya daripada kekayaan yang kita peroleh sekarang. Ya Allah Rabbi, hebatnya ibu ayah yang seperti ini. Hebat Atika Ismail, Kak Ainun, hebat. Jadi terlalu sukar untuk kita jumpai ustaz-ustaz, seorang bapa yang menasihati anak dia jangan mengambil kesempatan untuk menghardik, memaksa orang yang tidak mampu untuk membayar. Jadi soalannya sekarang, adikku Aida, orang kita sekarang bukan kata susah nak bayar bukan kata mereka tidak mempunyai sumber untuk membayar. Mereka ada sumber keuangan untuk membayar, tetapi mereka tak nak membayar oleh kerana memikirkan benda lain yang dirasakan oleh mereka diperlukan bagi mereka untuk mereka lakukan. Itu makna nama dia. Itu makna. Makna ni mana orang yang cuai. Kalau macam tu perlu dihukum. Perlu dihukum. Apa yang kita bincang ni, Ailia, mana orang yang betul-betul dia tak ada duit. Dia buta dengan kita tu atas dasar keperluan. Tidak ada sesuatu yang boleh menampun keperluan dia. Terpaksa dia berhutang. Maka kita diwajibkan memberi hutang kepada dia. Andai kata kita tengok dia susah untuk membayar, maka kita halalkan ataupun beri tangguh kepada mereka itu untuk membayar pada masa akan datang. Tetapi memberi kemaafan itu lebih baik daripada menangguh. Kadang-kadang bila kita memberi kemaafan kepada dia, maka pada waktu itu akan datang rangsangan, semangat untuk dia bekerja lebih daripada kerja yang dilakukan oleh dia pada waktu itu. Baik, yang ketiga kata Nabi, "Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Sesiapa dia yang bertindak menutup rahsia seseorang muslim. Kak Zuraida, siapa di kalangan kamu yang berusaha untuk menutupi rahsia keaiban yang dilakukan oleh saudara seagama kamu? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup aib kamu di dunia dan di akhirat. Kak Nur Mazian, Nabi mengatakan bahawa Allah Ta'ala janji, siapa di antara orang kita yang melihat keaiban yang berlaku kepada kawan kita, kita tutup, kita tak dedah, kita tak sebarkan kepada orang, maka Allah Ta'ala akan tutup rahsia dan keaiban kita di negeri akhirat. Hari ini Kak Salihah, sengaja je kita ni hak tak nampak pun kita jadikan nampak. Orang tak tahu pun kita sengaja nak supaya orang tahu. Ini bahasa bengongnya manusia zaman sekarang. Terutamanya di zaman sekarang. Zaman di tangan masing-masing ada telefon ni. Ada handphone ni. Gelenyah, gatal, gelebek belaka tangan-tangan kan. Jadi ada saja berita tak benar ke, viral dulu. Sebar dulu. Beritahu dulu. Soal betul atau tidak, itu nombor 2. Ini bingung. Ni muka-muka nak masuk neraka belaka ni. Muka-muka nak masuk neraka. Islam ajar, kalau ya sekalipun orang tadi buat sesuatu yang aib, mu tutup. Jangan kamu usaha untuk mendedahkan. Apa kewajaran kamu dedahkan aib dia?
Apakah dia tu jahat sangat kalau dibandingkan dengan kamu? Barangkali kejahatan kamu lebih teruk daripada jahat dia. Cuma kebetulan kamu nampak orang tu buat jahat. Tapi kamu banyak lagi jahatnya. Cuma kejahatan yang dilakukan oleh kamu tidak diketahui oleh orang, barangkali kamu bijak. Ingat baik-baik. Kalau sekiranya kita mendedahkan keaiban orang, Allah akan dedahkan keaiban kita. Jadi oleh yang demikian, ada satu cerita. Satu cerita Nabi SAW beritahu, Nabi dalam satu perhimpunan bersama dengan para sahabat, ramailah. Nabi beritahu apa dia? Nabi kata, jangan sekali-kali kamu membuka rahsia orang lain. Jangan sekali-kali kamu suka membuka rahsia orang lain. Walaupun kejahatan itu dilakukan oleh dia. Sebab tidak ada kewajaran untuk kamu membuka. Kalau ya sekalipun dia melakukan kejahatan, kamu tegur dia. Kamu nasihat dia supaya dia berhenti daripada melakukan kejahatan itu. Itu yang terbaik. Tetapi jangan kamu sampaikan keburukan yang dilakukan oleh orang tadi kepada orang lain. Sebab itu tidak diajar oleh Islam. Lalu Nabi mengatakan, wahai kumpulan orang-orang yang beriman. Nabi sebut kata, wahai kumpulan orang-orang beriman dengan lidahnya, tetapi tidak masuk ke hati. Wahai kumpulan orang-orang yang beriman dengan lidahnya, tetapi tidak sampai ke hatinya. Ini perli lah ni. Perli Kak Nomi. Perli. Mana kalaulah kita betul-betul faham, ingat, siapa di kalangan kamu yang beriman, mesti beriman itu daripada lidah hingga ke hati. Jangan hanya beriman di bibir mulut saja. Di hati kamu tidak beriman. Jangan. Sebab apa? Orang yang beriman di bibir mulut, tidak beriman sampai ke hati, ini orang panggil orang munafik. Orang yang munafik. Orang munafik di mana orang yang pura-pura Islam, pada pandangan luaran tengok warung, nampak pakai semuta ada besar bakul besar. Pakai baju Melayu, pakai kain sarung, pakai jubah, selalu pergi ke masjid. Tapi mulut dia Masya Allah Rabbi. Tapi hati dia Masya Allah Rabbi. Mana lebih teruk daripada orang kafir lagi. Nabi mengatakan, wahai kumpulan orang-orang yang beriman di lidahnya, tetapi tidak sampai ke hati. Jangan kamu mengumpat orang Islam. Dan janganlah kamu mengesan ataupun mencari-cari rahsia orang lain. Kerana barang siapa mengesan rahsia orang lain, Allah akan membuka rahsianya. Dan barang siapa Allah membuka rahsianya, maka dimalukan dia dalam rumahnya, sekalipun rahsia itu ditutup. Maksudnya apa? Maksud ingat baik-baik Aida. Hari ini apabila dia dedah rahsia orang, ingatmu tak lama lagi, rahsiamu, anak binimu akan tahu. Bukan setakat anak binimu, orang lain, jiran tetanggamu tahu, rakan kamu tahu, bos di jabatan kamu tahu, semua orang tahu berlaku. Allahu Akbar. Kalau siapa pika anak bini tahu rahsia kita, habislah. Aida, biasanya rahsia kita ni diketahui oleh orang di luar saja. Mana banyak rahsia yang kita lakukan bini tak tahu tu. Sebab itu ramai orang lelaki kahwin lebih daripada seorang Aida, bini tak tahu tu. Bini tak tahu, ramai orang lelaki kahwin ni. Ingat baik-baik. Tolong cek baik-baik. Cek siapa dia di antara muhid-muhid kita yang tok lelaki dia kahwin lebih daripada seorang. Tapi tok lelaki dia selamba je. Balik ke rumah buat macam seorang bini je. Awak tak tahu, lemik tekok begitu je. Tapi rahsia suami berkahwin dua ni tidak diketahui lagi. Apabila sampai satu masa, rahsia ini diketahui juga oleh anak dan isteri kamu. Ingat baik-baik. Jadi oleh yang demikian, bagi orang yang tambah bini senyap-senyap ni, mu jangan duk banyak sangat bincang keburukan orang. Jangan banyak bincang keburukan orang. Nanti keburukan kamu akan terlondeh. Akan disebarkan. Akan sampai juga ke pengetahuan binimu, mampuhmu. Ingat baik-baik. Orang perempuan nampak baik. Baik, belaka lembut, belaka dekat. Tapi sekali bila dia tahu tu laki dia tambah bini, tunggulah mu. Tunggu. Dengan selen-selen cabut. Dengan kipas-kipas selen cabut. Ingat. Dengan kereta habis binasa. Habis rosak. Kenapa? Pada waktu itu dia akan jadi hilang pertimbangan. Jadi menyebabkan berlakunya kemusnahan dalam rumah tangga yang kononnya sebelum ini nampak macam bahagia.
Macam tidak ada pergolakan apa-apa. Rupa-rupanya jangan disangka air yang tenang itu tiada buaya. Ingat Ustaz Musa'ad? Ingat. Tapi tak apa. Nak kahwin lebih daripada sekarang tak apa. Beritahu molek-molek. Bini kita insya-Allah bagi. InsyaAllah bagi. Jadi yang dia marahnya rahsia. Maknanya tusuk. Orang Kelantan kata tusuk. Buat senyap-senyap. Baik, Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebut, Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata dia, fi aunil abdi, sanggup memberi pertolongan kepada mana-mana hamba. Maka al abdu fi auni akhihi, selagi mana hamba dia tadi sanggup memberi pertolongan kepada orang lain. Ustaz Musa'ad, Nabi kata sesiapa yang sanggup memberi pertolongan kepada orang lain, Allah akan sanggup memberi pertolongan kepada dia. Ingat, kalau kita nak Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita, kita kena selalulah ringan tulang untuk memberi apa jua pertolongan kepada orang lain. Apa jua pertolongan, kita berilah kepada orang lain. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan tolong kita. Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah Ta'ala akan permudahkan kehidupan kita. Pernah satu ketika, Talha ni seorang sahabat Nabi. Dia terlihat Sayyidina Umar pada waktu tengah malam. Kakak kau Nur Hidayah, Sayyidina Umar ni Amirul Mukminin Khalifah. Tengah malam Amirul Mukminin Khalifah ni, dia datang ke rumah seorang perempuan. Kemudian masuk ke rumah perempuan tadi, duduk beberapa ketika, keluar daripada rumah perempuan tu. Talha ni tengok, dia kata, pelik Amirul Mukminin. Pergi rumah orang tengah malam, aku nak buat penyelidikan. Rumah tu rumah siapa? Keesokan harinya, Talha pun pergi ke rumah yang pernah didatangi oleh Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Lalu diketuknya pintu, dibuka pintu. Tak boleh buka pintu tu lama. Rupanya perempuan itu perempuan tua yang mata buta. Jadi lama nak boleh buka pintu, duk rasa-rasa, duk rabak-rabak, duk mana nyeluk pintu ni kan. Akhir sekali dapat buka pintu, masuklah Talha. Apabila masuk, Talha tengok orang ni orang perempuan tua. Lepas tu matanya buta pula. Lalu dia pun tanya. Talha tanya perempuan ni. Dia kata, apa sebab orang lelaki itu datang ke rumahmu? Orang lelaki itu dia tak beritahu Sayyidina Umar. Dan perempuan ni pun tak tahu itu Sayyidina Umar. Sebab dia mata dia buta, dia tak tahu itu merupakan Amirul Mukminin. Dan Sayyidina Umar pun tak beritahu yang aku ni adalah ketua negara. Bagusnya ketua negara dulu, Datuk Seri. Ketua negara dulu dia tak macam ketua negara kita sekarang. Ketua negara kita sekarang ni, kalau minta awak kerja suruh anak buah belaka. Dia tak nak awak kerja. Ketua negara dulu dia sendiri, tangan dia sendiri yang menghantar bantuan, yang menghantar makanan. Sehingga rakyat jelata dia perempuan tua ni tak tahu. Yang datang ke rumah dia setiap malam menghantar makanan itu merupakan ketua negara. Lalu Talha mengatakan, lelaki itu datang ke rumahmu ni buat apa dia? Maka perempuan tua itu memberitahu, hei orang yang tak kenal. Dia kata ke Talha ni, macam marah lah. Macam marah perempuan tu. Oleh kerana cara soalan Talha tu, mana seolah-olah nak mempertikaikan kebaikan lelaki itulah. Lalu perempuan tua kata, hei orang yang tak kenal, mu nak tahu ke tidak lelaki itu siapa dia? Lelaki ini adalah seorang yang sekian lama selalu datang ke rumah aku. Dia ada seorang lelaki yang mulia, yang selalu mengurus hal ehwal aku. Aku ni mata buta. Tidak ada orang yang boleh menyelesaikan masalah aku, kecuali seorang lelaki itu yang baik hati. Aku tak kenal siapa dia. Lalu apabila disebutkan kebaikan lelaki itu, maka terdiam Talha. Sebenarnya Talha ini bertindak demikian untuk mengetahui keburukan yang dilakukan oleh lelaki itu.
Mana bimbang lah kalau kita, orang lelaki pergi rumah orang perempuan. Giwa apa dia lagi, Datuk Seri ni kan? Paling tidak sambil-sambil menyelam minum air. Mana nampak saja nak bagi bantuan. Tapi sebenarnya bantuan lain pula yang diperolehi. Jadi maknanya berdasarkan ini, maka Nabi mengatakan, ingat baik-baik, Allah Ta'ala sanggup memberi pertolongan kepada mana-mana hamba yang sanggup memberi pertolongan kepada saudara seagama. Oleh yang demikian, sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam kuliah kita pada malam ini. Moral of the story daripada apa yang kita pelajari ini. Ingat, kita dituntut oleh Islam supaya melakukan kebaikan. Jangan sesekali terlintas dalam hati kita untuk berperansaka buruk ataupun untuk melakukan sesuatu yang tak bagus kepada saudara seagama. Ingat, sekadar mana yang kita mampu, kita lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan. Lakukanlah kebaikan. Kerana kebaikan itu akan mendatangkan pulangan yang amat memberangsangkan kita. Dan amat memberi kegembiraan kepada kita. Sekadar itu dulu, insya-Allah marilah sama-sama kita berdoa kepada rakan-rakan kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi pada malam ini, kami memohon keampunan kepada-Mu daripada semua dosa-dosa yang kami lakukan. Sama ada dosa besar, dosa kecil, dosa zahir dan dosa batin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, berilah kesihatan sebaik-baiknya kepada kami. Ya Allah, berilah kesihatan yang sebaik-baiknya kepada Nur Aini binti Ahmad Uzairi. Berilah kebaikan yang sebaik-baiknya kepada anak Datuk Zainuddin yang bernama Indah Sulastri binti Datuk Zainuddin. Ya Allah, berilah kesihatan yang sebaik-baiknya kepada Datin Cik Asnah binti Awang Ahmad, kepada Datuk Zainuddin bin Abdul Rahman, kepada Saiful Akmal bin Mustaqim, kepada Nurul Yana binti Rizil, kepada Cikgu Saudah binti Marsyid, kepada Mak Rafi bin Yusuf, kepada Sahar bin Mahmud, kepada Kak Asmah binti Sahar, kepada Maryam binti Ibrahim, kepada adikku Surya, kepada pelajarku Muhammad Luqman bin Ibrahim, kepada adiknya Muhammad Taufik bin Ibrahim, kepada Ustaz Azmi sahabatku, kepada Maryam binti Umar, kepada Nur Aisyah Zakiyah binti Zamri, kepada Hashim bin Majid, kepada Umar bin Majid, kepada Muhammad Syarif bin Ikhwan, kepada Kak Fuzia binti Majid, kepada Siti Aisyah binti Haji Awang, kepada Hasnah binti Dolah, kepada Maimunah binti Dolah, kepada Syarifah Maimunah binti Sayyid Akhir. Ya Allah, kepada mereka-mereka ini yang tak berapa sihat, berilah mereka cepat sihat dengan segeranya. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepada-Mu, berilah zuriat, jadikanlah zuriat kami zuriat yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, dan kurniakanlah zuriat kepada rakan-rakan kami yang belum lagi memperoleh cahaya mata. Ya Allah, berilah zuriat kepada Ustazah Suhaila, berilah zuriat kepada Syaziana binti Muhammad Syarif, kepada Aisyah binti Muhammad Syarif, kepada Nur Aliyah Hanani, kepada Masyitah binti Ismail, kepada menantu Encik Mahdi, kepada Nur Asya binti Ja'far. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepada-Mu, berilah pertemuan jodoh kepada balu-balu kami dan kepada anak-anak gadis kami, yaitu kepada Mastura binti Daud, kepada Sabaria binti Abdullah, kepada Nur Atika binti Usman, kepada Azizun binti Ismail, kepada Nur Hidayah, kepada Syakrina binti Zainuddin, kepada Fatihah binti Arif, kepada Ustaz Mas'ud bin Abdul Rahman, kepada Haji Kamarul Zaman bin Cik Isman, kepada Elfiz bin Zainuddin, kepada Ilyasa bin Ismail, kepada Hannan binti Ghazali, kepada Suryana binti Ghazali, kepada Syaridah binti Zainal Abidin. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon agar berilah bisnes kepada kawan-kawan kami ini maju semaju-majunya. Dan juga berilah juga kepada pelajar-pelajar kami yang terlibat dengan bisnes kemajuan, kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan mereka ini dapat menderma dan menyumbang pada setiap masa dan ketika. Ya Allah, berilah kemajuan bisnes kepada sahabat kami Tan Sri Al-Amin, kepada sahabat kami Datuk Sri Nul Azam, kepada sahabat kami Datuk Sri Syahidan bin Sabu, kepada sahabat kami Datuk Agil Faisal, kepada sahabat kami Azhar bin Syarif, kepada kakak kami Kak Katrina Tan Abdullah,
kepada sahabat kami Sofi bin Makno, dan juga kepada lain-lain rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu, jadilah kami insan yang berguna dunia dan akhirat. Masukkanlah kami semuanya ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, kami pohon agar hilangkanlah COVID-19. Kami amat bersyukur hari ini jumlah COVID menurun ke angka 16,000 ya Allah. Kami pohon agar turun lagi ya Allah, sehingga hilang minyak COVID ini daripada negara kami dan dunia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah kami amat bersyukur kerana seorang pelajar baru telah memasuki tahfiz kami pada hari ini. Kami pohon jadilah pelajar baru yang baru memasuki tahfiz kami pada hari ini, dan pelajar yang sedia ada menjadi pelajar hafizul Quran, menjadi pelajar yang berguna dunia dan akhirat. Jadilah guru-guru kami, guru-guru yang terbaik, kaki tangan kami, kaki tangan yang terbaik. Ya Allah, berilah gantian yang terbaiknya kepada sahabat-sahabat kami yang selalu menyumbang kepada tahfiz kami ini. Berilah kemurahan rezeki yang banyaknya kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon jangan sekali-kali Engkau menguji kami dengan apa-apa ujian pun. Ujian yang menyusah dan menyulitkan hidup kami. Permudahkanlah hidup kami ini ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dapat kita bertemu lagi di dalam kuliah pada pagi esok insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.